jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعد من سنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kasih sayang limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang himpunkan kita untuk sempurnakan perintah daripada perintah Allah Taala, yang mana kita tahu satu hari nanti pasti akan datang ketetapan, ketentuan. Kalla idza balagatit taraqi, roh akan sampai kat gharqin. Semua orang akan lalu saat tu. Tak ada siapa dalam dunia ni daripada zaman Nabi Adam AS sampailah bayi yang terakhir. Ijma' di kalangan makhluk, mati ini satu ketetapan yang pasti. Agama apa pun dia, Hindu, Buddha, Kristian, Yahudi. Tapi bila sampai pada bab kita mesti mati, sepakat. Tak ada orang khilaf, tak ada, aku tak mati, tak ada. Wa qila man raqa, dan tak kala kita berdepan dengan sakaratul maut, akan dikatakan kepada orang yang berdepan dengan sakaratul maut, sekarang siapa yang boleh sembuhkan kamu? Doktor pakar mana yang boleh ubat sakaratul maut? Ubat apa yang nak injek masuk kat badan dia supaya dia selamat daripada sakaratul maut? Wa dhanna annahu al-firaq, orang yang berdepan dengan sakaratul maut, dia yakin dengan penuh keyakinan bahawa inilah saat dia pasti akan berpisah dengan dunia ni. Dia akan tinggalkan semua yang dia cita-citakan, yang dia harap-harapkan, yang dia hajat-hajatkan, yang dia usaha untuk sempurnakan. Segala-gala perkara yang sedang dia pegang di saat dan ketika ni dia kena lepas. Dan Allah sebut dan senang, mati ni satu benda yang mungkin perkataan dalam bahasa Melayu cuma mati ya. Bahasa Inggeris senang nak sebut die, habis. Satu perkataan. Tapi nak lalu dia bukan sesenang sebut. Wal taffatis saqu bisaq, betih kanan betih kiri akan bersilang. Kadang-kadang kita Allah uji dengan tekanan perasaan kehidupan, stres, sakit. Ada orang kata, kenapa tak mati ya? Mati. Kadang-kadang kita rasa mati ni dapat mengeluarkan kita daripada masalah yang sedang kita hadapi di dunia ni. Allah uji pula dengan keadaan kita sekarang ni. Awal-awal tu, masa Allah uji kita dengan COVID-19,
Ada yang dibuang kerja. Tak tahu dah macam mana nak survive. Itu nak kena bayar, ini nak kena bayar. Akhirnya buat keputusan nak mati. Buat apa? Naik atas jambatan, terjun dalam sungai. Dah terjun dalam sungai, jatuh-jatuh dalam sungai, tengok ada buaya pula. Berenang pergi tepi, selamatkan diri. Tak jadi mati. Baru tadi buat keputusan nak mati. Dia nak mati lemah, tapi ada buaya pula, jadi mati kena mahkam buaya pula. Dia pula buat pilihan dia nak mati. Tuan-tuan, hidup ni pun bukan pilihan kita. Tak ada siapa yang pernah pilih untuk hidup atas dunia ni. Allah Ta'ala pilih kita hidup atas dunia ni. Tak ada satu orang pun pernah pilih untuk hidup jadi lelaki ke perempuan. Allah hidupkan kita jadi lelaki, isteri kita perempuan. Kita pun tak pernah pilih nak hidup jadi bangsa Nak hidup jadi bangsa Melayu, Jawa, Cina, Burma. Allah Ta'ala pilih kita untuk lahir daripada bangsa yang Allah nak kita lahir. Kita tak boleh tak puas hati, Allah kenapalah aku Jawa, kenapalah aku tak lahir jadi Arab, kenapalah aku tak lahir jadi Amerika, kenapalah aku tak lahir jadi macam ni. Tak boleh. Apa benda yang kita boleh buat keputusan dalam kehidupan kita? Banyak benda yang kita tak boleh buat keputusan pun, yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan daripada kehendak dan keinginan Allah. Yang hakikatnya Allah nak kita faham, kejayaan kalian hanya dengan ketaatan kepada aku. Kejayaan kalian dunia dan akhirat hanya dengan mentaati perintah Allah. Dan bagaimana kalian memilih jalan kehidupan baginda Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Pada kehidupan Nabi tu, pada diri Nabi tu, ada sesuatu, apa dia? Uswatun hasanah, ikutan yang terbaik. Siapa-siapa saja buat keputusan, pilih, jadikan, buat keputusan untuk hidup macam kehidupan Nabi. Itulah kejayaan. Liman kana yarjullah, siapa-siapa yang nak balik pada Allah, wal yaumal akhirah, dan rindukan negeri akhirat, wa dzakarallaha katsira, banyak-banyaklah ingat Allah. Tuan-tuan, Nabi kata, ashabi kal nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku macam bintang di langit, kalian ikut satu, kalian takkan sesat sampai bila-bila. Hari ni kita nak ikut sahabat, kita kena kenal sahabat. Kita kena faham kehidupan mereka. Kita kena belajar-belajar untuk ikut-ikut mereka. Kerana mereka ialah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala dah endorse, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka lah orang yang Allah redha pada mereka di saat mereka buat keputusan untuk redha dengan Allah Ta'ala. Kita nak Allah redha kita, tapi selalu kita tak redha dengan Allah. Allah bagi ni tak puas hati, Allah hadirkan benda ni tak puas hati. Ada je tak kena dengan apa yang Allah Ta'ala timpakan pada kita. Kita nak Allah redha pada kita, benda pertama kita kena buat redha dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Telan dengan hati yang tadarru', yang ditekan sungguh-sungguh, hanya mengaku bahawa tiada Tuhan selain Allah. InsyaAllah tuan-tuan, masa tak banyak, saya cuma nak kongsikan satu kisah yang malam ni, untuk sama-sama kita kenal satu orang sahabat Nabi yang mungkin di kalangan kita, mungkin ramai tak kenal kot sahabat ni. Mungkin ada yang dah kenal, buat-buat lah macam tak kenal malam ni. Bila kita kenal sahabat ni, kita tak payah apa. Ramai yang berusaha untuk hafal nama sahabat ni, sahabat tu, tapi akhirnya lupa semua nama-nama tu. Sebab apa? Sebab cuba ingat tapi tak kenal. Bila kita kenal satu orang, nama dia akan terpatri dalam hati kita. Satu orang sahabat Nabi yang bukan di kalangan orang muhajirin. Kita kenal kalau muhajirin ni makna dia dah Islam dengan Nabi lama. Dia berjuang di kota Mekah dalam perjuangan dakwah dengan Nabi. Tapi kalau kita sebut pasal Ansar, makna dia orang Madinah. Dia masuk Islam lambat dan dia berjuang dengan Nabi dalam peperangan demi peperangan. Sahabat yang kita nak bincang malam ni ialah Sayyidina Thabit bin Qais ibn Shammash al-Khazraji al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Thabit ibn al-Qais, dia ni satu orang yang Nabi gelar khatibun Nabi, pengkhutbahnya Nabi. Sebab
dia ada suara yang besar. Tuan-tuan, suara ni pun bukan pilihan kita. Ada orang dia nak jadi penyanyi tapi suara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang suara dia tak sedap. Memang Allah Ta'ala jadikan suara dia macam tu. Dia cuba juga dia nyanyi, dia pergi karaoke macam-macam latihan. Memang tak boleh pergi. Ada orang yang Allah bagi suara besar, ada orang Allah bagi suara kecil. Ada orang ada mulut, suara pun tak ada. Kerana suara ni milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan untuk Sayyidina Thabit Ibn Al-Qais Ibn Shammash radhiyallahu ta'ala anhu, dia ni Allah bagi satu suara yang besar. Tuan-tuan, sahabat Nabi gelar sekian. Sebab tu penting, masjid kita kena faham, masjid bukan hanya tempat solat. Masjid ialah tempat lahirnya orang-orang yang bertakwa dan menjadi asbab hidayah untuk manusia. Masjid ialah kilang keluarnya orang-orang yang bawa agama dan kerisauan agama. Masjid ialah tempat production satu hamba Allah yang berkualiti menjadi asbab orang lain yang disentuh menjadi hamba Allah Ta'ala. Hari ni anggapan orang Islam masjid cuma tempat solat. Sebab tu orang Islam pun tak peduli sangat, buka, tutup lah, tak apa, masjid lah. Masjid, mim, sin, jim, dal, ni masjid. Yang pertama mim, dalam masjid mesti ada mesyuarat. Yang kedua sin, dalam masjid mesti ada orang sujud. Yang ketiga jim, dalam masjid mesti ada jamaah. Yang keempat dal, dalam masjid mesti ada dakwah. Walaupun masjid tu tak ada dinding, walaupun masjid tu tak ada pintu, walaupun masjid tu tak ada bumbung. Tuan-tuan pergi Madinah, ada satu masjid nama dia Masjid Nur. Masjid Nur dekat dengan telaga Hajim, telaga yang pernah Nabi ludah dekat dalam tu. Masjid tu dinding pun setakat betis, pintu tak ada, bumbung pun tak ada. Di situ pernah berlaku peristiwa Nabi SAW muzakarah dengan beberapa orang sahabat, sehingga malam menjelma sahabat kata, ya Rasulullah, sekarang kami nak balik macam mana ni, gelap ni. Dulu bukan ada torchlight macam zaman sekarang. Maka di saat dan ketika itulah Nabi telah ambil pelepah tamar, ketuk pelepah tamar tu keluar cahaya. Dan sahabat telah bawa pelepah tamar ni sampai rumah, padam cahaya. Di tempat itulah berlaku mukjizat Nabi. Kerana di situ berlaku mukjizat ni, maka telah dinamakan masjid tu dengan Masjid Nur. Apa pun tak ada, dinding pun tak ada, sampai hari ni. Tuan-tuan, Sayyidina Thabit Allah bagi kat dia suara yang kuat. Maka kalau ada apa-apa kehendak keinginan Nabi yang Nabi nak sampaikan kepada orang Khazraj, maka Nabi akan sampaikan melalui Sayyidina Thabit bin Qais. Nabi gelar dia Khatibun Nabi, orang khutbah Nabi. Sahabat dulu orang yang tak kenal agama, tapi bila dakwah dilakukan, Islam datang, iman masuklah hati mereka. Daripada Masjid Nabawi keluarlah Saifullah. Daripada Masjid Nabawi keluar Khatibun Nabi. Daripada Masjid Nabawi keluar Asadullah. Daripada Masjid Nabawi keluar Aminul Ummah. Daripada Masjid Nabawi keluar sahabat-sahabat yang begitu hebat, kualiti mereka. Ini yang kita nak pada masjid-masjid kita. Kita tekan masjid dibuka juga. Kita tekan untuk solat berjemaah juga. Kita tekan untuk majlis-majlis juga. Kita tekan untuk dihidupkan amal-amal masjid juga. Sebab kita nak bentuk kualiti-kualiti orang Islam yang macam para sahabat. Tuan-tuan, Sayyidina Qais satu hari disebutkan oleh Sayyidina Anas ibn al-Malik radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Disebut juga di dalam Asbabun Nuzul oleh Al-Imam Jalaluddin As-Sayyuti ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum aswat sautin nabi. Turun ayat Al-Quran tentang apa? Ya ayyuhalladzina amanu, soal Hujurat ayat nombor 2. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kamu tinggikan suara kamu fauqa sautin nabi, lebih tinggi daripada suara Nabi. Tuan-tuan, disebutkan bila ayat ni turun, Sayyidina Umar Al-Khattab cakap dengan Nabi lepas pada ayat tu turun, bisik-bisik sampai Nabi selalu kalau Umar cakap, Nabi akan tanya, wahai Umar, kau cakap apa ni? Sayyidina Umar terpaksa ulang sekali lagi.
Sebab apa mereka takut? Mereka tergolong dalam orang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun saya ayat ni, apa yang berlaku? Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, jalasa Thabit ibn al-Qais ibn Shammash fi baitihi wa qala ana min ahli al-nar. Ayat ni turun saja, Sayyidina Thabit bin Qais tak keluar dari rumah, kunci pintu rumah, ulang-ulang cakap, aku ni ahli neraka, aku ni ahli neraka, aku ni ahli neraka. Nabi SAW sedar mana Thabit. Nabi panggil siapa dia? Sayyidina Sa'ad ibn al-Mu'adh radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu ta'ala anhu pun daripada kabilah Khazraj, pemimpin Khazraj. Nabi panggil, wahai Sa'ad, mana Thabit? Sa'ad kata, ya Rasulullah, nanti aku pergi cari dia. Maka tak kala dicari Sayyidina Thabit ibn al-Qais, didapati Thabit ada dekat dalam rumah, kunci pintu rumah. Sayyidina Sa'ad buka pintu, tanya, wahai Thabit, kenapa kamu tak datang masjid? Thabit kata, ya Sa'ad, aku ni ahli neraka. Aku ni ahli neraka. Mereka ialah orang-orang yang ayat Quran turun, mereka terus talak ayat tu pada diri mereka. Kita baca Quran, kita tengok Quran, kita kata, ish, ini kawan aku ni macam ni. Baca Quran talak orang dulu. Kadang-kadang Al-Quran, kita hidup atas dunia ni tuan-tuan, kita nak balik kepada Allah Ta'ala dalam keadaan ni macam mana? Kita main seorang-seorang, kita balik seorang-seorang nanti. Kita akan juga berdepan dengan Allah Ta'ala di mizan seorang-seorang. Kita akan dipertanggungjawab di atas semua amalan kita seorang-seorang. Kesibukan kita pada amal orang selalu merosakkan amal dan hati kita. Sebab tu, bila ayat Quran diturunkan, kita baca Quran, kita talakan ayat tu pada kita, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, jangan Kau letakkan aku daripada kalangan golongan-golongan ni. Begitu keadaan Sayyidina Thabit ibn al-Qais ibn Shammash radhiyallahu ta'ala anhu, tak keluar pada rumah, takut ayat tadi ditujukan kepada dia. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh telah datang pada Nabi, kata, ya Rasulullah, Sayyidina Thabit tu duduk kat rumah, kunci pintu, dia takut sebab ayat Quran surah Al-Hujurat ayat kedua ini turun, dia takut untuk dia, kerana dia. Nabi kata, beritahu dekat dia untuk dia datang masjid. Tak kala jumpa dengan Nabi, pucat wajah dia. Nabi kata, wahai Thabit, antum laisa minhum, kamu bukan daripada kalangan mereka yang disebut dalam ayat ni. Ta'ishun khairan wa tamutu khairan, kamu hidup dengan baik dan kamu mati pun baik. Thabit dengar, lega. Tuan-tuan, tak berapa lama lepas itu turun ayat Quran daripada surah Luqman. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak suka dengan orang-orang yang sombong dan membangga-bangga diri. Tuan-tuan, ayat ni turun, Nabi perasan Thabit tak ada lagi kat masjid. Thabit masih tak ada kat masjid. Nabi kata, sekarang ni mana Thabit ni? Para sahabat kata, ya Rasulullah, dia kunci lagi diri dia dalam rumah. Maka Nabi SAW telah cari Sayyidina Thabit ibn al-Qais. Sampai di rumah Thabit ibn al-Qais, pucat muka Thabit. Kata, ya Thabit, kenapa lagi ni? Thabit kata, ya Rasulullah, bukankah turun ayat sekian-sekian pada surah Luqman yang mengatakan Allah tak suka orang yang sombong dan membangga diri? Wahai Rasulullah, aku ni orang yang sering kau beri tanggungjawab untuk sampaikan sesuatu kepada kaumku, sehingga kadang-kadang aku rasa ni aku lebih pada mereka. Kadang-kadang aku rasa ni aku lebih pada mereka. Aku takut, ya Rasulullah, aku tergolong daripada kalangan yang disebut oleh Allah dalam ayat ni. Nabi kata, antum laisa minhum, kamu bukan daripada kalangan mereka, wahai Thabit. Ta'ishun sa'idan wa tamutu syahidan wa tudkhilul jannah, kamu hidup bahagia, kamu akan terbunuh syahid, kamu akan masuk syurga. Tuan-tuan, kalau Nabi isytihar syurga, confirm dia syurga. Cukup perkataan Nabi itu menjadi satu kebahagiaan untuk dia.
Cukup perkataan Nabi itu mengembirakan hati dia. Cukup perkataan Nabi itu meredakan segala kegundahan dia. Daripada hari itu dia telah keluar dengan penuh riang, seronok bersama dengan Nabi dalam majlis-majlis Nabi. Tuan-tuan, Sayyidina Thabit ibn al-Qais ni bukan satu orang yang handsome. Dicerita oleh Al-Imam Bukhari, diriwayat oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Sayyidina Thabit ibn al-Qais dia ni tak handsome. Suara kerah, muka tak handsome. Dicerita oleh Abdullah bin Abbas, pernah isteri dia datang jumpa Nabi SAW. Sebab apa? Mengadu kat Nabi, ya Rasulullah, sungguh suamiku Thabit ibn al-Qais satu orang yang baik akhlak dia, satu orang yang baik agama dia, tapi aku tak tahan duduk dengan dia sebab dia tak handsome tu. Itu alasan menjadi zaman sahabat. Kita hari ni handsome tapi isteri mengadu macam hal lain pula. Handsome dah, isteri mengadu juga hal lain pula. Tentu nak begitu, zaman sahabat pun berlaku benar ni. Wanita datang jumpa Nabi SAW, minta cerai sebab suami tak handsome. Padahal suami baik agama dia, baik akhlak dia. Dia cuma beritahu kat Nabi SAW, Thabit bin Qais ni tak handsome. Akhirnya Nabi kata dekat isteri dia ni, dekat isteri Thabit bin Qais, kalau begitu, kalau benar kamu minta untuk minta cerai dengan suami kamu, apakah kamu sanggup untuk bayar balik mahar kebun yang dihadiahkan kepada kamu? Ya Rasulullah, aku sanggup. Kalau begitu, wahai Thabit, terimalah balik kebun ni dan lepaskanlah dia. Dan akhirnya diceraikan isteri dia tadi. Isteri minta khuluk, selesai. Tuan-tuan, Sayyidina Thabit bin Qais setelah wafatnya Nabi SAW, di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, berlaku satu peperangan yang cukup besar, peperangan Yamamah, yang membabitkan tentera Islam yang berperang dengan satu orang lelaki yang bernama Musailamatul Kadzab, yang ketika itu mengaku sebagai Nabi. Masa Nabi hidup, lelaki ini dah mengaku jadi Nabi, hantar surat dekat Nabi, kata, wahai Muhammad, engkau jadi Nabi dekat kawasan kau sana, aku jadi Nabi sebelah aku. Dia minta pembahagian kawasan dengan Rasulullah. Islam datang dengan kebenaran, Islam datang dengan hak, Islam datang dengan cahaya yang benar. Sedangkan berapa ramai manusia yang menginginkan dunia daripada habuan agama. Begitu keadaan Musailamah, tak kala tulis surat ni kepada Nabi, Nabi kata huwal kadzab, penipu ni. Daripada hari itulah dia digelar Musailamatul Kadzab, Musailamah si penipu. Adapun dia menipu, dia jadi Nabi yang menipu ramai juga pengikut dia. Ketika berlakunya peperangan Yamamah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menghantar tentera yang pertama untuk menentang Musailamah. General dia ialah Sayyidina Ikrimah bin, sekarang general dia ialah Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Khalid pergi, ternyata tentera ni bukan senang untuk ditumpaskan. Musailamatul Kadzab yang ikut dia begitu ramai dan nekat untuk mati. Maka di dalam peperangan ni, tentera Islam telah berpecah belah. Di kalangan tentera Islam, perang bersama Rasulullah, bukan macam ni kami perang. Di saat mereka berperang ketika tu, orang Islam saling menyalahkan antara satu sama lain. Peperangan orang Islam bersama dengan orang yang mengaku Nabi ni, orang Islam pun goyang berperang dalam keadaan ni salahkan ni, ini salahkan ini, yang salahkan awak ni. Kata Thabit bin Qais, ketika kami berperang dengan bersama Nabi, kami saling mendukung antara satu sama lain. Al-mu'min bil-mu'min kal-bunyan wa yashuddu ba'dahu ba'da. Orang Islam dengan orang Islam umpama binaan yang kukuh yang saling menguatkan antara satu sama lain. Orang Islam bukan macam ni. Allah uji kita dengan perkara ni, dengan ujian ni. Sepatutnya kita saling kuat antara satu sama lain, kuat menguatkan, kondem sana, kondem sini. Orang Islam merendah-rendahkan orang Islam yang lain. Masing-masing nak menegakkan pendirian masing-masing, sehingga agama diletakkan di belakang, kepentingan dunia di depan. Sehingga akhirnya agama diguris-guris, agama dihiris-hiris. Kalau Nabi ada hari ni, agak-agak apa yang berlaku, kita sedang mengguris hati Nabi SAW. Orang Islam ketika tu
Bila berlaku musibah, perkara yang menguji mereka, mereka balik kepada Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing jadi penguat antara satu sama lain. Disebut dalam riwayat, sebahagian yang mengatakan Sayyidina Thabit bin Qais masuk dalam kemah dia, keluarkan kain kafan. Beritahu, demi Allah, hari ini aku akan habiskan masa aku untuk syahid di jalan Allah. Sebahagian riwayat mengatakan dia telah korek tanah, menanam bahagian badannya sehingga ke betis. Tanam tanahnya, wahai Thabit, apa jadi hari ni kau jangan pergi mana-mana melainkan kau mati dalam medan ni. Tuan-tuan, takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala telah milih kesyahidan kepada Sayyidina Thabit bin Qais. Sayyidina Thabit bin Qais syahid dalam peperangan Yamamah. Ketika dia syahid dan tentera Islam pun telah menang. Tuan-tuan, bagaimana datang kemenangan tu? Dalam peperangan ni yang cerita kisah ni ialah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang ada dalam peperangan ini turut bersama ialah Sayyidina Barak bin Malik radhiyallahu taala anhu. Abangnya Sayyidina Anas bin Malik, dia ni kecil badannya, kurus badannya. Tapi dia seorang cukup untuk tumpaskan 100 orang. Ini bukan cerita-cerita, tapi ini yang diriwayatkan daripada kisah sirah. Kenapa? Mereka memiliki jazbah agama yang cukup kuat, yang meletakkan agama di depan, kepentingan diri di belakang. Hari ni kalau kita semua meletakkan agama di depan, datanglah apa ujian dan musibah, sunnah Nabi kita letak perkara yang utama. Tengok bagaimana keputusan Allah akan datang pada kita seperti mana keputusan Allah telah datang pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tuan-tuan, Barak bin Malik datang jumpa Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Kata, wahai Khalid, aku ni kecil aku ni ringan, kalian campak aku masuk ke dalam benteng kematian ni. Tuan-tuan, bila tentera Islam buat keputusan untuk takwih, datangkan serangan bertalu-talu kepada tentera Musailamatul Kazzab, mereka lari masuk berlindung dalam benteng kematian. Orang Islam kepung dekat luar, mereka telah duduk dalam benteng tak mau keluar. Kata Musailamah, biar sampai bila mereka boleh kepung kita, sampai pada waktu bekalan makanan mereka habis, mereka akan tinggalkan kita, biarkan mereka kat luar. Barak bin Malik kata, wahai Khalid, campak aku masuk dalam, aku akan buka pintu daripada dalam. Para sahabat kata, wahai Barak, apa benda yang kau nak buat ni? Dalam tu ada puluh ribu tentera-tentera Musailamatul Kazzab, kamu cuma hantar diri kamu pada kematian. Kata Barak bin Malik, demi Allah, aku hantar diriku untuk agama. Campak aku masuk dalam. Tuan-tuan, masuk dalam, dia campak, dia sorang. Dia telah pergi pada pintu, dah masuk dalam, dia telah buka sehingga tentera Islam dapat masuk dalam benteng kematian. Yang akhirnya Wahsy radhiyallahu anhu dapat bunuh seperti Musailamatul Kazzab. Sayyidina Khalid Al-Walid kata, aku sendiri yang rawat Barak ibn al-Malik setelah selesai peperangan Yamamah. Aku telah dapati depan belakang dia tak kurang daripada 80 liang luka. Tetapi Allah masih hidupkan lagi Sayyidina Barak bin Malik. Tak disyahidkan dalam perang, tak disyahidkan dalam perang. Sayyidina Barak bin Malik syahid ketika mana peperangan bertemu dengan tentera Parsi. Panjang kisah dia. Kita balik kepada jasadnya Sayyidina Thabit ibn Qais. Tuan-tuan, dia syahid dalam peperangan Yamamah. Ada satu orang di kalangan tentera Islam yang melihat kesyahidan Sayyidina Thabit, yang mengenakan baju besi. Ketika tu dia cerita oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, lelaki ni telah buka baju besi ni dan telah ambil. Siapa dia? Orang Islam. Tengok baju besi Sayyidina Thabit bin Qais, dia cabut, dia ambil. Tuan-tuan, satu orang daripada tentera Islam telah bermimpi. Sayyidina Thabit telah datang dalam mimpi dia, beritahu, wahai fulan, kamu kenal tak aku siapa? Maka dikatakan oleh lelaki yang dalam mimpi tadi, yang sedang bermimpi, dia kata, kamu Thabit ibn al-Qais. Demi Allah, aku minta jangan kamu menganggap ini cuma sekadar mimpi. Aku nak beritahu kamu satu perkara yang sangat penting. Tuan-tuan, ini cerita dalam mimpi ini. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang kerana kisah ini telah sampai kepada beliau di kota Madinah. Thabit bin Qais kata, jangan kamu menganggap ini sekadar mimpi. Sesungguhnya aku telah syahid dan satu orang lelaki telah mengambil pakaian besi perang dan telah menyimpan di sekian-sekian tempat. Kamu pergilah di tempat sekian-sekian
ambil baju besi aku kembali daripada dia dan serahkan kepada Sayyidina Khalid Al-Walid. Bagi tahu kepada Sayyidina Khalid Al-Walid, sampai ke kota Madinah nanti baju besi ni bagi pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bagi tahu kepada Sayyidina Abu Bakar, sungguh pemergian aku menuju ke peperangan ini meninggalkan beberapa hutang yang belum dilunaskan. Minta kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq agar menjual baju besi aku dan dilunaskan hutang-hutang. Dan akhirnya telah disempurnakan mimpi tadi. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, baru kali ini aku tahu ada orang yang berwasiat lepas dia mati. Selalu orang wasiat sebelum mati, tulis. Tetapi Thabit bin Qais berwasiat lepas mati di dalam mimpi. Sebab tu jangan ambil ringan bab-bab hutang. Hutang ni benda besar. Anceti kata masa itu pinjam punya time, muka banyak itu manis macam itu gula. Tapi bayar punya time, itu mak ada sakit, itu abang masuk hospital punya dalam, itu banyak masalah sudah mari. Tuan-tuan, hutang bukan berkenaan dengan kehidupan dunia. Bahkan Nabi kata di akhirat nanti, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah uratan uzlan buhma, akan datang nanti di hari kiamat Allah akan himpunkan semua manusia dalam keadaan bertelanjang, tak berpakaian dan buhma. Ditanya oleh Sayyidina Jabir kepada Abdullah bin Unais, wa ma buhma? Buhma ni apa dia? Maka kata Sayyidina Abdullah bin Unais, Nabi kata buhma ni apa pun tak ada dengan dia. Ketika Tuhan tu sin pun tak ada dengan dia. Mereka yakni ahli mahsyar, ketika seluruh manusia di mahsyar akan mendengar satu suara kata Anal Malik wa Anad Dayyan, aku raja dan akulah yang akan menghukum. Hari ini tak ada satu orang ahli neraka pun akan masuk neraka, melainkan akan dilunaskan seluruh hutang dia dengan ahli syurga. Maka kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, bagaimana nak lunaskan hutang ketika tu? Kata Sayyidina Abdullah bin Unais, Nabi beritahu hatta latam, walaupun satu penampar kita bagi kawan kita kata dunia ni satu tamparan, hak tu pun nak kena bayar. Kalau hutang duit, kata tadi buhma apa pun tak ada, macam mana? Bil hasanati was sayyiat, kata Nabi. Bayar juga dengan pahala-pahala kamu dan dosa-dosa dia. Kalau pahala dah habis bayar, masa tu hutang belum habis lagi, maka terima dan tanggunglah dosa-dosa daripada orang yang berhutang, orang yang kita hutang. Tuan-tuan, suatu jangan pernah ambil ringan apa-apa hutang. Hatta PTPTN pun, ni bukan iklan PTPTN, tapi minta maaf, ada orang yang buat ringan. Benda ni hutang, masa nak ambil banyak senyum, masa guna Masya Allah, tapi masa nak bayar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang sentiasa berhubung hati dia dengan Allah di saat dan ketika ni. Perkara yang paling dia risau ialah melangkah meninggalkan dunia dengan urusan yang banyak masih belum selesai atas dunia, terutama hutang-hutang yang masih kita tinggal. Sebab tu orang Islam antara sunnah yang Nabi ajar sebelum tidur tulis wasiat. Sebelum tidur tulis wasiat. Bukan tulis wasiat nak agih harta yang tinggal ni. Harta yang tinggal tak ada masalah. Hak tu nanti faraid tak ada masalah. Ni hak masalah ni, hak hutang-hutang ni. Hak kita ada, hak dengan orang ni, hak dengan orang tu, hak dengan ni, hak dengan macam-macam bank tu dengan bank ni. Wasiat. Ini perkara yang sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tak lupa untuk tinggal. Sayyidina Thabit radhiyallahu taala anhu ni orang yang Allah pilih syahid. Dia tak tulis wasiat, tapi Allah pilih dia apa? Dia berwasiat dalam mimpi dan datang bermimpi dan Allah sempurnakan juga. Kita bukan Thabit bin Qais, dan kita disabitkan kesalahan yang banyak. Dan kita macam-macam benda yang salah, dosa yang kita pun tak tahu Allah dah ampunkan belum dosa kita. Sebab tu kerisauan pada negeri akhirat ni perkara utama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. Semoga Allah Taala beri kebaikan pada kita. Dan daripada ujian-ujian yang kita sedang lalu sekarang ni, pasti berakhir. Ada orang tanya sampai bila nak habis SOP ni. Tuan-tuan, ini bukan berkenaan sampai bila nak ambil SOP ni. Biarlah SOP sampai bila pun. Yang penting kita amalkan SOP, sunnah of Prophet. Jaga sunnah sungguh-sungguh. Biarlah sampai bila pun SOP ni, kita angkat tangan doa nangis-nangis pada Allah dengan taubat setiap malam. Mungkin kita kena anggap, mungkin orang lain semua dah bertaubat, aku je belum taubat lagi ni. Mungkin sebab dosa aku Allah tahan lagi benda ni. Allah Ta'ala datangkan tak sempurna, tak selesai lagi benda ni. Ya Allah, ampunkan dosa. Minta ampun dosa kita. Tengah-tengah malam, 1/3 malam, jangan tak bangun. Dan saya pesan kat rasa untuk istiqamah, bangun 1/3 malam,
Semoga Allah Subhanahu wa taala pilih kita di antara orang yang istiqamah dengan tangisan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mati dalam mempertahankan sunnah-sunnah Nabi. InsyaAllah semoga sedikit pada perkongsian pada malam ni Allah Subhanahu wa taala jadikan kebaikan untuk saya sendiri yang bercakap, yang lemah ni, dan tuan-tuan semua yang dengar, untuk kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita doa sikitlah. Semoga Allah Taala terima doa tuan-tuan pada malam yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak baik pun daripada Allah, kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf daripada tuan-tuan sekalian. Insya-Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, Kau pandang kami seperti mana Kau telah pandang Nabi dan para sahabat dulu. Walaupun kami hidup jauh setelah kewafatan mereka, wahai Allah, tapi kami tahu Engkau ialah Tuhan yang telah bagi hidayah pada semua para sahabat untuk datang pada agama. Kau pilih mereka untuk sampaikan agama, sehingga hari ini cahaya-cahaya agama telah masuk dalam pintu-pintu rumah kami, masuk dalam hati-hati kami. Wahai Allah, kami angkat tangan yang berlumuran dengan dosa, minta ampun kepada Engkau. Tolong ampunkan kami, wahai Allah, dalam ujian yang Kau bagi pada kami, wahai Allah. Kau hadirkanlah kesabaran dalam hati-hati kami untuk kami melangkah dalam sunnah-sunnah Nabi kami. Wahai Allah, kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba Engkau Tuhan. Wahai Allah, tolonglah terima perintihan kami, tolonglah terima segala permintaan kami. Wahai Allah, kami tahu Engkau ialah Tuhan yang Maha mengetahui keperluan kami. Wahai Allah, lebih daripada apa yang kami inginkan daripada kehidupan kami, kadang-kadang Kau bagi lebih daripada apa yang kami doa daripada doa kami. Wahai Allah, tolong wahai Allah, kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina. Gunakan kami untuk agama sampai kami mati. Kami takut wahai Allah, kalaulah manusia-manusia puji kami, angkat kami, gunakan kami untuk macam-macam keperluan dunia, di saat Kau singkirkan kami, tak gunakan kami untuk keperluan agama, kami takut sebenarnya kami lah orang yang paling tak berguna dalam dunia. Wahai Allah, tolonglah wahai Allah, kami tak pandai, tolong gunakan kami wahai Allah. Sebarkan hidayah seluruh alam seperti mana Kau telah gunakan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Angkat beban musibah daripada kami, wahai Allah. Wahai Allah, tenangkan jiwa kami dalam usaha, dalam musibah ni, wahai Allah, supaya kami melalui segala keperitan ujian ini dengan keredaan hati, kelapangan jiwa kami kepada Engkau, wahai Allah. Wahai Allah, apa yang Nabi minta kebaikan untuk kami dan umat itu kami minta, wahai Allah. Apa yang minta jauh daripada kami dan umat ini kami minta jauh, wahai Allah. Di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah, wahai Allah. Di kalangan kami ada yang diuji dengan rezeki, Kau lapangkanlah, wahai Allah. Ada diuji dengan hutang, Kau langsaikanlah, wahai Allah. Ada diuji dengan masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah, wahai Allah. Rabbana amanna bima anzalat sab'ana ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.